Hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, tibalah saat kita bersama-sama menghayati akan segala pesanan dan amanat daripada pemimpin nombor 1 kementerian yang kita cintai. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Plena Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, bagi menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur. Tapi nampak senyum, tapi senyum tak nampak. Saya tak tahu yang hadir ni yang terima anugerah saja ke campur yang lain-lain? Campur juga yang lain-lain. Takut yang senyum tu yang terima anugerah, yang tak terima anugerah tu masam. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis, sahabat saya yang berhormat Timbalan Menteri kita Datuk Zahidi Zainul Abidin, yang berbahagia Datuk Seri KSU Datuk Haji Muhammad bin Mentek, yang berbahagia Tuan Haji Mazlan Abdul Talib SUB Kanan, yang saya kasihi ketua pengarah dan ketua-ketua agensi, ketua-ketua unit, saudara-saudari sekalian. Saya merasakan majlis kita pada hari ini satu majlis yang cukup penting dan cukup istimewa, dan saya merasa amat terhormat sekali kerana dijemput bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menghadiri majlis yang sangat besar maknanya ini. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang diwujudkan bagi memberikan pengiktirafan kepada warga kerja kementerian-kementerian dan agensi kerajaan yang sekaligus menandakan kerajaan memberikan keutamaan kepada prestasi. Dan prestasi itu sentiasa disukat daripada masa ke semasa, diwujudkan anugerah supaya akhirnya dengan perkhidmatan yang cemerlang kita mengharapkan rakyat mendapat yang terbaik daripada usaha-usaha yang diwujudkan oleh kerajaan. Izinkan saya pada pagi ini menyentuh sedikit, walaupun ini agak di luar daripada teks yang disampaikan kepada saya, supaya saya tidak terlalu terikat dengan teks resmi yang sediakan, untuk berkongsi perkara-perkara yang saya merasakan harus saya kongsi dengan warga kerja KECOM. Saya di kementerian, saya anggapkan saya bernasib baik, kerana kita mempunyai tim bekerja yang sangat bagus. Kalau saya kata bagus itu bukan sengaja-ngaja nak pujilah. Sebab saya ni kan dah jaga banyak kementerian. Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Wilayah Persekutuan dan sekarang di KECOM. Dan saya secara jujur menyatakan saya bersyukur dan saya ucap terima kasih kerana warga kerja KECOM adalah warga kerja yang cukup berdisiplin, yang cukup berprestasi, yang orang kata sikit-sikit disuruh dah banyak-banyak dibuat, belum panggil sudah datang. Jadi menjadikan kerja saya itu mudah. Ya, kerja saya menjadi mudah. Saya tidak ada sebarang masalah dalam pelaksanaan, walaupun kita bekerja dalam suasana seperti mana yang KSU katakan tadi, dalam suasana yang sedikit luar biasa. Bekerja daripada rumah, bekerja dalam keadaan separuh kehadiran, bekerja dalam keadaan tidak terwujud secara fizikal dan sebagainya, serta halangan-halangan wabak dan sebagainya. Tetapi
kementerian kita telah dapat melaksanakan tugas dengan baik. Mungkin ramai di kalangan kita tidak mengetahui ataupun tak perasan. Kita tahu tiap-tiap minggu jemaah menteri bermesyuarat. Dan mesyuarat jemaah menteri itu ada agenda-agenda yang sangat panjang. Terutama sekali membincangkan memorandum jemaah menteri daripada kementerian-kementerian. Ada nota-nota pemakluman daripada kementerian-kementerian selain daripada kertas-kertas laporan tahunan dan juga membincangkan hal ehwal semasa dalam pentadbiran negara. Di bawah pentadbiran yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, agenda tetap mesyuarat jemaah menteri antara lain, selain daripada perutusan Perdana Menteri, mengesahkan minit, kemudian perkara-perkara berbangkit, terdapat satu agenda tetap yang khusus untuk kementerian kita, KECOM, melaporkan kepada jemaah menteri setiap minggu, iaitu laporan daripada KECOM berhubung dengan urusan-urusan komunikasi dan strategik negara. Mungkin ramai di kalangan kita yang tidak perasan perkara ini. Ini bermakna setiap mesyuarat hari Rabu tak dapat tidak. Kalau menteri lain mungkin bergantung kalau ada paper dia naik maka dia membentang. Tapi saya kena tiap-tiap minggu secara wajib menyampaikan apakah sentimen rakyat di luar sana, apakah tindakan-tindakan komunikasi strategik yang patut dilaksanakan oleh kerajaan dan sebagainya sebagai satu agenda tetap. Itu menandakan betapa besarnya peranan kementerian kita. Bukan saja dalam konteks kementerian, tapi dalam konteks menentukan keberkesanan kerajaan secara keseluruhannya. Oleh itu pagi ini saya nak memperbaharui kepada saudara-saudari sekalian tentang kerajaan ini. Bukan hanya soal kementerian, tentang kerajaan ini. Yang lazimnya banyak juga diperkatakan di luar sana. Yang pertama yang nak saya kongsikan dengan saudara-saudari sekalian, kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang telah dibentuk dengan satu komitmen antara lain menjunjung titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah negara tidak stabil politiknya, setelah negara terlalu banyak politikingnya, setelah negara terlalu kerap bertukar kepimpinannya, yang telah menjejaskan urusan kerajaan serta perhatian kita terhadap kebajikan rakyat. Maka ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertitah beberapa kali, baik di parlimen, baik di ucapan ataupun ucapan titah resmi, termasuklah yang terbaru dalam ucapan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sewaktu Hari Keputeraan Baginda yang masih berkisar pada perkara yang sama, iaitu sebagai ketua negara yang mahukan kita fokus mewujudkan kestabilan dan seterusnya memberikan keutamaan kepada permasalahan rakyat serta melaksanakan agenda pemulihan negara. Kalau kita masih ingat, kerajaan yang terdahulu, pimpinan Perdana Menteri yang ke-8 pada waktu itu telah berlaku satu situasi sekali lagi yang telah membentuk ketidakstabilan. Pilihan pada ketika itu sama ada membubarkan parlimen untuk mengadakan pilihan raya atau mencari satu jalur permuafakatan, persefahaman bagi menjunjung titah
Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang kita yakin ianya juga adalah aspirasi rakyat, keinginan rakyat. Nak tengok ada kestabilan, nak tengok kerajaan yang berprestasi, dan nak tengok rakyat dibela sewajarnya, terutamanya di saat yang susah itu. Saya seperti mana kawan-kawan yang lain juga memainkan peranan sedikit sebanyak, mencari jalan, mencari ikhtiar bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli parlimen rentas sempadan kefahaman politik untuk mencari satu titik bagi membolehkan kita bukan saja melaksanakan titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tetapi sebenarnya untuk menunaikan tanggungjawab hakiki kita, ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat, untuk melakukan sesuatu dengan mengenepikan sentimen kelompok semata-mata kepartian, tetapi melihat kepada matlamat besar kita yang menjadi tanggungjawab dan harapan rakyat keseluruhannya. Maka kita tidak pilih jalan untuk membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya. Kita memilih jalan untuk cuba bermuafakat kembali di kalangan ahli-ahli parlimen dan mencukupkan semula sejumlah sokongan kepada salah seorang daripada ahli parlimen yang kebetulannya ialah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menyambung tanggungjawab dan melaksanakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak dilakukan hanya sebagai satu permainan politik. Ini dilakukan sebagai satu tanggungjawab dengan komitmen yang tinggi, malah kesediaan untuk berkorban, mengenepikan sentimen kelompok dan puak, kerana kita nak membentuk kerajaan yang baik, kerajaan yang boleh berprestasi kepada rakyat. Justru, pertama, cukup bilangan majoriti menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ini bukan Perdana Menteri interim. Ini bukan kerajaan interim, bukan kerajaan sementara. Ini adalah sebuah kerajaan yang terbentuk sejajar dengan peruntukan di dalam perlembagaan, yakni Yang di-Pertuan Agong berkenan melantik seorang yang pada hemat baginda mendapat sokongan majoriti yang cukup dalam parlimen. Maka kerajaan ini adalah kerajaan yang terwujud mengikut jalur undang-undang yang sah, yang zahir daripada permuafakatan gabungan berbagai-bagai parti politik. Berbeza dengan sebelum pilihan raya 14, kerajaan dibentuk oleh satu parti, yakni Barisan Nasional. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu saya jelaskan ialah, setelah kerajaan ini terbentuk, kerajaan ini mempunyai political will. Dan sekali lagi saya terlibat secara langsung apabila diamanahkan oleh Jemaah Menteri untuk melakukan rundingan dengan kawan-kawan di kalangan pembangkang. Dan bukan saja saya terlibat dalam satu panel rundingan, saya juga turut menjadi signatory, penandatanganan yang menandatangani dokumen MOU Kestabilan dan Transformasi Politik yang telah menjadi satu catatan sejarah dalam negara kita, yang secara jelas menggambarkan aspirasi bersama kerajaan dan juga pembangkang. Dalam preamble MOU itu disebut dengan jelas menjunjung titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka perkara-perkara tertentu telah diputuskan hasil daripada perundingan yang cukup intensif antara kerajaan dan khususnya Pakatan Harapan. Dalam dokumen itu disebut dengan jelas bahawasanya persefahaman antara kerajaan dengan PH khususnya, yakni pembangkang, berkuat kuasa daripada tarikh ianya ditandatangani
sehinggalah kepada parlimen dibubarkan. Maka saya nak menekankan, kerajaan ini akan terus buat kerja sehingga parlimen dibubarkan. Tak dinyatakan tarikh bila parlimen akan dibubarkan. Cuma yang dinyatakan dalam perkara 3.1 MOU berkenaan, cuma dinyatakan bila tarikh parlimen tak akan dibubar. Dia tak catat tarikh bila nak bubar, dia catat bila yang tak boleh dibubarkan, di mana perkara 3.1 menyebut kerajaan tidak akan mengusulkan pembubaran parlimen sebelum daripada 31 hari bulan Julai 2022. Artinya before 31st of July, there will be no advice for the king to dissolve parliament. Selepas 31 Julai, boleh. Bila-bila masa. Dan kita kena faham, dalam perlembagaan negara kita, pilihan raya penggal cukup 5 tahun pada hari mengangkat sumpah PRU 14. Iaitu pada 16 hari bulan Julai, genap tempoh ialah pada 15 hari bulan Julai, artinya daripada sekarang Julai sampai Julai tahun depan, sememangnya ada tempoh parlimen boleh dibubarkan pada bila-bila masa. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah kerajaan pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri dan jemaah menterinya ini, pertama adalah suatu kerajaan yang telah membentuk suatu konsensus bagi nak buat kerja, bukan politicking. Yang kedua, kerajaan pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri adalah committed untuk menjunjung titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan tidak akan lari daripada tanggungjawab itu secara menggelabah atau tak semena-mena. Nak buat-buat pilihan raya mengejut dan sebagainya, tak ada. We have work to do. We have responsibilities that we should and we must shoulder. Itu komitmen. Dan kerajaan ini juga committed kepada MOU yang telah ditandatangani, yang antara lain termasuklah melaksanakan transformasi politik, termasuk hal-hal yang memerlukan kepada pindaan perlembagaan sekalipun kita lakukan kerana kerajaan pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri bukan kerajaan sokongan 116 MPs, tetapi ini kerajaan yang mendapat sokongan lebih daripada 2/3 ahli-ahli parlimen. Banyak orang tak faham. Dia kata kerajaan ini stabil ke, kukuh ke tidak. Bila Datuk Seri Zuraida seorang keluar daripada partinya, maka adakah kerajaan ini masih ada? Kan orang tak faham. Kerajaan pimpinan Perdana Menteri, sebuah kerajaan yang dibina secara konsensus dan komited dan mendapat sokongan lebih daripada 2/3 sehingga sekarang. Dan kerajaan ini akan terus menjadi kerajaan yang mengamalkan dasar-dasar transformatif dan juga mengamalkan pendekatan-pendekatan inklusif dalam urusan-urusan negara, termasuklah antara lain penyediaan belanjawan misalnya. Yang mana belanjawan akan dibuat dengan consultation dengan pembangkang. Pindaan-pindaan kepada akta-akta dibuat secara rundingan dengan kerajaan dan pembangkang. Apalagi kalau hal-hal yang berkait dengan pindaan perlembagaan. Saya sebagai orang lama dalam parlimen, saya tahu this is unprecedented. Dulu pembangkang dengan kerajaan itu ada satu dividing line ataupun dinding yang cukup tebal. Sekarang senario dan ekosistem politik sudah berubah. Yakni ada interaksi, perbincangan, perundingan dengan antara kerajaan dan pembangkang. Jadi apa yang saya nak tegaskan dalam konteks kita dan perkhidmatan awam, saya tahu kalau berlaku ketidakstabilan pada pimpinan, dia juga menyebabkan perkhidmatan awam pun merasa serba salah, rasa tak pasti, rasa directionless ataupun rasa tak tentu hala tujunya. Kadang-kadang mungkin rasa tangguh-tangguhlah dulu buat, mana tahu menteri bukan kekal lama pun. Tangguh-tangguhlah buat kok nak pilihan raya. Kalau benda yang buat menteri suruh buat, kita pun tak berapa yakin sangat, kita slow-slowkanlah sikit. Ini semua akan melemahkan jentera kerajaan. Sebab tu saya sebut perkara ini.
as far as I am concerned, and I know as far as Prime Minister is concerned, we have business to do. Dan kerajaan ini kerajaan yang committed, kerajaan ini kerajaan yang terus melakukan transformasi, kerajaan ini kerajaan yang nak kita deliver. Sebab itu PM telah menetapkan sasaran 100 hari. Kemudian kita buat pula jelajah sekarang ni, siri jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Dan ini semua menandakan kesungguhan kita memaparkan kepada rakyat apakah rancangan tiap-tiap kementerian yang ada yang nak kita laksanakan dan akan kita laksanakan, dan kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri tak akan lari daripada tanggungjawab tu, tak akan lari tengah malam, tak akan lari tengah mengejut, tak akan orang kata dalam bahasa Kelantan tak akan remah buku mudah-mudah. Kalau kata remah buku. Remah buku ni tengah give up, tahu buku, turun selas pinggan lah. Kalau orang baloh laki bini kat remah buku, turun selas pinggan lah, give up. Jadi saya nak menegaskan kerajaan dan jamaah menteri ini tetap mengutamakan prestasi. Sebab itu, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ini bukan satu benda kecil bagi saya, benda besar dalam kerangka yang saya sebutkan tadi. Kita ada misi, kita ada visi yang jelas, kita ada matlamat yang jelas untuk kita laksanakan. Bila sampai masa pilihan raya tetap diadakan, apapun sekarang dah masuk penggal kelima. Dalam istilah parlimen dia panggil penggal. Tahun pertama lepas pilihan raya penggal pertama. Tahun kedua penggal kedua, parlimen ke-14. Penggal ketiga, parlimen ke-14 dah lepas. Penggal keempat, parlimen ke-14 akan habis bulan ini. Masuk bulan depan kita masuk penggal kelima, parlimen ke-14. Memanglah penggal kelima, parlimen ke-14 ni penggal tempoh diadakan PRU. So tak payah duk bimbang. PRU tetap akan diadakan dalam penggal kelima ini. Tetapi bukan kerana tahun ini, tahun merupakan ataupun penggal ini, saya tak kira tahun, penggal ini merupakan penggal PRU, maka segala-gala kerja kena jadi longgar. Tidak. Setiap saat, setiap hari, setiap masa, setiap minggu, setiap bulan yang ada, kita perlu tumpu dan fokus untuk memastikan delivery sistem kerajaan, terutamanya di saat rakyat sedang mengalami pelbagai cabaran pasca COVID-19. Saya tahu daripada sudut membuat dasar, daripada sudut pengendalian politik, sampailah kepada sudut pentadbiran, ini bukanlah masa terbaik dan masa yang paling mudah dalam nak menguruskan sebuah kerajaan. Bukan perkara yang mudah. Barangkali secara relatif lebih mudah mengurus kejap waktu darurat COVID-19. Bila masuk kepada transisi endemik ini, kita tahu pertama, walaupun nyawa sudah tidak terancam, proses pemulihan bukan mudah. Bila rakyat mula diberikan kebebasan bergerak, economic activity mula berjalan balik, demand mula meningkat semula. Tetapi supply masih perlahan. Kenapa supply perlahan? Mungkin boroh tak cukup. Mungkin modal tak cukup. Mungkin industri players dalam bidang-bidang tertentu dah berkurang. Sebab ada yang dah tutup kedai, hilang bisnes sebelumnya. So supply side affected, tapi demand mula meningkat. Dan kita tahu dalam hukum biasa, hukum ekonomi yang paling asas, apabila supply side berkurangan, tetapi di sebelah permintaan terus meningkat, maka kos ataupun harga akan mencanak naik. Ini sedang kita hadapi satu aspek. Itu naik harga, ini naik harga, itu naik harga, ini naik harga dan sebagainya. Dan dia satu benda realiti. Kenaikan harga kalau tak dikawal, tak dibendung, akan berlaku kesan terutamanya kepada kelompok-kelompok yang kurang berkemampuan. Maka walaupun benda kecil, harga ayam, jemaah menteri nak kena bincang. Padahal ayam bukanlah komoditi yang terkawal. Kerajaan patut bincang soal komoditi yang masuk dalam senarai barang-barang kawalan. Sementara barang-barang lain itu sepatutnya memanglah menjadi kuasa kepada market forces. Tetapi oleh kerana tak ada rumah, tak makan ayam.
Baik budak kecil, orang tua semua makan ayam. So ayam kalau naik harga memanglah memberi kesan kepada rakyat. Maka kerajaan kena mengambil langkah-langkah yang tertentu. Begitu juga aspek-aspek yang lain. Artinya pengurusan kerajaan menjadi cukup mencabar. Jadi balik kepada kementerian kita, mari kita lihat beberapa cabaran-cabaran yang saya harap kita stay fokus, committed, memastikan delivery sistem kementerian kita dengan kemampuan warga Kekom yang hebat ini, pastikan kita boleh deliver. 600 lebih orang terima anugerah cemerlang. Kalau dah 600 lebih cemerlang, takkan kementerian tak cemerlang? Saya bimbang juga, yang terima anugerah cemerlang ramai, tapi end result kementerian tak cemerlang juga. Sepatutnya dah ramai yang ada, kecuali ada 600 lebih hadiah yang dapat menang, dapat cari hanya 100 orang je cemerlang. Yang lain semua tak cemerlang. Saya yakin kita boleh pastikan kementerian kita cemerlang. Jadi mari saya nak tengok beberapa perkara pada pemerhatian saya yang perlu kita pastikan kita kena deliver. Kementerian kita ni ada 5 perkara, 5 skop. Kalau saya letakkan dalam skop kategori-kategori yang besar sikit supaya mudah kita nak faham, di bawah kementerian kita ni ada 5 bidang. Satu, tentulah telecommunication. Soal perkhidmatan jalur lebar, perkhidmatan internet, bandar, luar bandar dan teknologi-teknologi yang sedang berkembang pesat dan pantas. Yang kedua, dunia sedang mengharungi proses pendigitalan, terutama sekali aspek ekonomi digital yang juga termasuk di bawah ruang lingkup peranan kementerian kita. Yang ketiga, industri kreatif, termasuklah industri perfilman dan juga industri muzik serta yang terkait dengannya. Yang keempat, skop yang berkaitan dengan komunikasi kerajaan dan rakyat, termasuklah peranan-peranan stesen-stesen multimedia, sama ada yang konvensional, yang elektronik, yang cetak dan media sosial yang di bawah pengawalan dan juga pengurusan kita. Dan yang kelima yang tidak kurang pentingnya sekarang ini ialah tentang keselamatan cyber security. Yang kita dengar akhir-akhir ini tentang berlakunya kebocoran atau ketirisan data dan juga penyelewengan media sosial seperti scammers dan sebagainya. 5 perkara ini kesemuanya amat penting pada dunia hari ini. Kalau kementerian kita less than effective, less than efficient, rakyat akan nampak kita tidak berprestasi. Kita tahu kesemua 5 ini perlukan pada lonjakan. Tak boleh dalam keadaan business as usual. Dia mesti mencabar kita, mencabar menteri dan semua anggota perkhidmatan kita. Supaya 5 skop ini dapat kita uruskan dengan sebaik mungkin. Sama ada dalam soal teknologi, dunia telekomunikasi, ekonomi digital, industri kreatif termasuk filem industri dan music industry, communication kerajaan dan penyampaian maklumat, penerangan dan penyiaran, dan cyber security. Saya harap KSU dapat memastikan berlaku balance antara 5 ni. Macam 5 anak, make sure beri perhatian kepada ke-5-5-nya. Kadang-kadang kita tendensi jadi berat sebelah. Sebab banyakkan benda datang berkaitan dengan telekomunikasi. Saya akui telekomunikasi itu banyak sekali cabaran, program, aktiviti. Tapi bila sampai pada bab cyber security, jarang-jarang sekali keluar berita. Jarang-jarang sekali keluar maklumat. Akhirnya orang kata, walaupun kita tahu cyber security bukan 100% di bawah kita. Ya, ini pihak media pun mungkin kena faham. Jabatan perlindungan data pribadi di bawah kementerian, tapi bertanggungjawab tentang data pribadi dalam urusan komersial. Data pribadi agensi kerajaan dikecualikan daripada akta yang tentang soal data pribadi. Dia di bawah
NAKSA ataupun Agensi Keselamatan Cyber Kebangsaan ataupun nasional di bawah jabatan Perdana Menteri. Tapi kita tidak boleh memberikan excuse sebab secara keseluruhannya tentang cyber security kita mempunyai peranan yang besar di situ. Jadi kelima-lima ini saya harap dapat kita balancekan dengan memberikan tumpuan kerana setiap satu segmen itu ada cabaran-cabaran yang perlu kita menanganinya. Untuk hari ini, sebelum saya akhiri ucapan saya ini, saya nak fokuskan kepada yang pertama saja, yang telecommunication. Iaitu dalam bidang telecommunication ini ada beberapa sasaran dan ada beberapa tindakan yang saya harap dapat dilakukan. Ada 5 sasaran yang memang pun telah menjadi benchmark kita untuk menyukat kecemerlangan kita peringkat kementerian. Ya, yang pertama memang kita berharap menjelang akhir tahun ini dalam masa 6 bulan tahap pencapaian konektiviti 4G mesti capai 97%. Kita memang bergerak ke arah itu dan kita yakin boleh kita capai dalam masa 6 bulan daripada sekarang. Dan 7.5 juta premises passed. Juga we are almost there. Tapi ini benchmark yang telah kita tetapkan. Dan memastikan average speed 35 megabit per second secara hitung panjang seluruh negara. Kemudian untuk memastikan roll out 5G menjelang akhir tahun ini sekurang-kurangnya 30% daripada kawasan berpenduduk, dalam proses nak capai 80% dalam masa 3 tahun kawasan berpenduduk. Dan sudah tentulah juga berkaitan dengan pemilikan peranti bagi kumpulan yang kurang berkemampuan sama ada IPT, IPTS. Itu antara sasaran dalam bidang yang berkait dengan telecommunication. Ada beberapa perkara yang saya harap tindakan yang mesti diambil berkaitan dengan telecommunication ini yang kemungkinan di luar sedikit daripada cara-cara biasa. Saya nak tengok agensi-agensi terutama MCMC ambil satu pendekatan baru yang lebih agresif, yang lebih dapat menyelesaikan masalah. Yang pertama, MCMC perlu tingkatkan peranan regulatory dengan melaksanakan audit prestasi telco. Ya. Sebab saya nak tengok MCMC buat mapping seluruh negara. Apa sebenarnya? Bukan ambil report daripada telco, MCMC kena buat sendiri. Kemudian buat mapping. Kemudian compare. Sebab di luar sana rakyat masih mengeluh. Kenapa dah beratur tu? Saya ada 2 jam setengah lagi. Siapa floor manager kesian dah suruh beratur. Patut lah. Relax dulu, relax. Kalau siapa dah duduk, duduk. Ini penting ni ucapan ni. Jarang berucap macam ni. Kebetulan hari ni mood bagus. Dia ada hari mood-mood juga. Jadi kita nak MCMC buat mapping kedudukan speed sebenar. Sebab saya tak dapat nak jawab macam mana. Saya duduk bersyarah kata, speed dah 35 megabit per second. Bila pergi ke kampung-kampung, setiap tempat sekarang ni orang duk komplain tentang masalah mutu perkhidmatan. Dan saya tahu dalam negara kita ni, perkhidmatan tidak dibuat oleh kerajaan. Kita bagi pada syarikat, kita bagi lesen. Kalau nak kata syarikat tu daif, syarikat tu letih, tak boleh buat. Saya duk dengar, tiap-tiap tahun umumkan keuntungan syarikat telco ni antara syarikat-syarikat dalam Malaysia ni, syarikat telco yang umum untung banyak sekali. Jadi untung ni datang pada mana? Pitih tu mari mana untung banyak gitu monego tu. Nah, takkan untung datang daripada benda lain, mestilah untung datang daripada pengguna-pengguna perkhidmatan mereka. Saya bukan anti keuntungan, tak apalah untung, tapi tolonglah labur balik, baiki masalah rakyat di kampung yang duduk panjat pokok, panjat gunung dan sebagainya ni.
Sampai bila masalah ini kita nak dengar? Jadi sekarang saya tak aci hanya terima laporan. Sebab bila tak ada lain, kita bukan MCMC punya lain. Mungkin Celcom, mungkin DG, mungkin U-Mobile dan sebagainya. Jadi saya ni nak cari siapa ni nak betulkan masalah rakyat ni. Maka saya nak MCMC buat mapping, buat audit prestasi tahap pencapaian, kemudian compare dengan apa yang telco buat, dan saya nak MCMC mengeluarkan apa yang ada dalam perlembagaan, iaitu arahan Pesuruhjaya, kalau perlu ada arahan menteri kepada syarikat berkenaan di mana mereka tidak capai tahap yang kita kehendaki, arahan mewajibkan mereka perbaiki mutu perkhidmatan mereka. Ya. Sebab saya percaya benda ni bukan benda tak boleh buat. Cuma kadang-kadang di kampung kuranglah untungnya. Nak kena labur lebih banyak sikit, tapi pelanggan tak ramai. But we have to be fair. Kita tak boleh biarkan digital divide ini terus berleluasan. Orang di bandar dapat kemudahan yang lebih baik, orang di kampung tertunggu-tunggu. Jadi ini tindakan yang pertama yang saya nak tengok benda berlaku. Yang kedua saya dah sebut tadi, saya nak tengok syarikat-syarikat telco pikul sikit tanggungjawab, tolong melabur lebih, perbaiki kemudahan-kemudahan yang ada. Saya dah beritahu semalam kepada Chairman Interim, please be prepared untuk jika perlu denda, jalankan denda. Provision mendenda tu ada. MCMC adalah badan regulatory. Dan sebagai badan regulatory, we have to regulate. Tak boleh neither here nor there. Ataupun simply accept explanation given by the telcos. I'm thankful as far as telcos are concerned. They've been working together and cooperate. Bukan saya anti-telco, tidak. But we have business to do. We have responsibility to carry out. Daripada business angle, buat macam mana pun, you make enough profit. So you are happy. Your shareholders are happy. They get the amount of dividend that they targeted for every year. At company level, it's okay. Tapi di peringkat pengguna, di peringkat rakyat. Dan saya dah kata dah, malah saya dah declare di International Forum sewaktu saya menjadi panelis di summit, Asia Tech di Singapore. Kita dah declare, dengan berani kita declare connectivity, broadband services is now basic human rights. Every rakyat berhak dan wajib boleh mendapat perkhidmatan telekomunikasi yang baik. Dan ini perlu disusuli dengan tindakan. Jadi daripada perkara nombor 2 tadi, masuklah perkara nombor 3. Saya membenarkan Suruhanjaya mengeluarkan arahan-arahan dalam bentuk Commissioners Directive dan jika perlu Ministers Directive supaya action must be taken accordingly. Yang keempat, jangan terlalu rigid dengan pendekatan-pendekatan sedia ada. For example, masalah last mile. Government invest POP, buat fiberization. But beyond POP, tak semestinya orang kampung tu dapat line. Di bawah peraturan tender POP kita sekarang, bila dah siap itu, dia kena senaraikan 100 pelanggan dan dia dapat the remaining 30%. It is good, but not good enough. Sebab kalau nak tunggu semuanya fiberization, fixed line, daripada point of presence kepada user, it may take years. Sedangkan di luar sana ada teknologi. Berbagai-bagai teknologi. Fixed wireless access, low orbit, LEO, approach dan sebagainya. Saya nak kena suruh minta KSU tengok dalam pelaksanaan POP, yang penting last mile. Kita dah invest 2-3 ribu bilion membuat national fiberization, tapi kalau dia tak sampai ke rumah perkhidmatannya, tak ada makna apa-apa. Saya bersyarahlah angka tu bunyi besar, orang kampung tunggu tak dapat-dapat juga. So beri perhatian kepada connectivity di peringkat last mile dan mengkaji option sama ada TV white space ataupun LEO ataupun fixed wireless access
dan tidak hanya terikat dengan fixed line dan fiberization premise pass. Istilah premise pass bukan tak semestinya fiber sampai ke pintu rumah. Istilah premise pass adalah apabila dia mendapat servis. Kita boleh tafsirkan begitu. Jadi bagaimana nak suruh cepat dia mendapat servis, tengok possibility teknologi yang ada dan kita boleh ambil beberapa pendekatan yang tertentu. Yang kelima, tindakan yang saya harap dapat dilakukan ialah selain daripada mengekalkan kos yang dikenakan pada rakyat atas 4G, saya nak tengok bila roll out 5G, 5G mesti lebih murah daripada 4G. Secara logik, 5G kena lebih mahal. Secara logik, sebab 5G lebih berkuasa tinggi, pelaburan kerajaan pun besar. Tapi kita kena ingat, sebahagian daripada prasarana ke arah 5G kerajaan yang labur. POP berbilion kerajaan yang labur, yang kutip duit syarikat. So syarikat boleh buat untung, tetapi tidak bolehlah buat untung terlalu tinggi menyebabkan rakyat yang kena menanggungnya. Dan kita dah tahu dah lebih kurang, kita dah hitung lebih kurang. Sekarang ini 4G, harga bundle, wholesale, mungkin RM1 lebih 1 megabytes. RM1 terlalu mahal. 80 sen, mahal. 60 sen, mahal. 50 sen, mahal. Tidak boleh lebih daripada 20 sen, 1/5 daripada 5G. Kita tidak beri arahan ini secara suka-suka. Kita dah calculate, kita tahu. Of course, your profit margin will be affected. Kalau boleh 4G nak maintain pada harga RM1 juga. Bundle price. Tapi tak boleh. 5G mesti lebih murah daripada 4G. Yang keenam, jangan cuba-cuba nak wujudkan kartel. Jangan telco cuba nak gang up, nak buat kartel, nak tentukan harga. Tak boleh. Sebab broadband adalah utility sekarang ini. Broadband adalah keperluan asas rakyat sekarang ini. Walaupun kita berikan pada syarikat-syarikat tak boleh cuba-cuba membuat kartel. Maka saya nak tengok ada fair competition di kalangan semua yang telah diberikan lesen dan semua pemegang lesen hendaklah berperanan, tak boleh ambil spektrum hanya untuk beri sewa kepada orang lain. Kita nak tengok semua pemegang spektrum mesti merupakan service provider dan kita akan beri ruang supaya ada level playing field kepada syarikat-syarikat yang telah diberikan. Itu yang keenam. Dan tentulah yang ketujuh, untuk meningkatkan kualiti capaian internet, terutama di kawasan luar bandar. Okey, saya tak nak ulas yang kita ada 5 skop tadi. Saya sebut tu telecommunication. Kalau saya bersyarah tentang ekonomi digital, apa yang saya nak, saya bersyarah pula tentang industri kreatif, dan jawabnya, berdirilah lama-lama, sedangkan daripada malam tadi lagi tak tidur ni, nak naik ni. Dan kalau boleh nak bergambar dengan menteri. Betul tak? Saya kata tadi, kenapa suruh saya sampaikan seorang-seorang, ni dah macam convocation. Nak menghabiskan 600 orang, saya ni umur dah 66, lutut bukan kuat sangat. Lalu dijawab, kerana masing-masing nak bergambar. Betul juga, nak tunjuk pada anak cucu. Mak kau ni nak. Mak kau ni dulu pekerja yang bagus. Tengok ni hadiah pada menteri. Adalah pegawai yang cemerlang. So kita akan laksanakan seperti mana yang dirancang lah. Untuk sampaikan satu-satu. Jadi ada 4 lagi skop. Saya tidaklah nak. Saya sebut sebagai contoh. Contoh perkara-perkara yang kita kena buat, think out of the box. Yang mana jabatan, pegawai dan agensi buat sesuatu di luar daripada bukan hanya sekadar kelaziman. Supaya kementerian kita dapat menunjukkan prestasi yang lebih hebat, yang lebih baik. Dan saya tahu apa yang saya kata ni bukanlah saya mengarahkan benda yang you all tak boleh buat. Saya dah duduk sini dah setahun lebih. Saya dah tahu dah kapasiti KSU, TKSU, SUB kanan, KPKP ni semuanya yang saya suruh buat ni, saya yakin you all boleh buat. Dan tolong buat ya. Tolong buat. Bila kita di kementerian serius, sebab kita dalam ekosistem ni, kita bergantung pada syarikat di luar dan sebagainya. Bila dia nampak kementerian bersungguh, kerajaan bersungguh, maka dengan sendirinya mereka akan membuat adjustment
Dan kita bukan dengan niat apa-apa, bukan niat tak baik dan sebagainya. Niatnya supaya kerajaan ini, kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi kerajaan yang mengutamakan performance, yang mengutamakan delivery system, yang mengutamakan kepada rakyat supaya rakyat mendapat yang terbaik. Terima kasih. Dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan anugerah perkhidmatan cemerlang 2021 Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.